Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-69. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-102 dan 103 surah Yunus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. Maka orang yang tersebut tidak menunggu melainkan azab Allah sebagaimana kejadian yang berlaku kepada orang yang ingkar yang terdahulu daripada mereka. Katakanlah wahai Muhammad, tunggulah. Sesungguhnya aku juga bersama-sama kamu dari orang yang menunggu. Kemudian kami selamatkan Rasul kami dan orang yang beriman. Demikianlah juga sebagai kewajipan kami. Kami selamatkan orang yang beriman yang menurutmu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah berpegang kepada pendapat Al-Biqai bahawa penggunaan kalimah thumma, iaitu kemudian, menunjukkan betapa lamanya tempoh penantian sebelum berlakunya azab seksaan. Selain turut menzahirkan ketinggian serta keagungan pertolongan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam akhir ayat ini telah disebutkan mengenai janji Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan keselamatan kepada golongan mukmin tanpa menyebutkan mengenai Rasulnya. Sedangkan dalam ayat yang terdahulu telah disebutkan mengenai Allah memberikan keselamatan kepada para rasul yang beriman. Mungkin inilah isyarat yang ingin diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa golongan mukmin tetap akan memperoleh kemenangan pada setiap keadaan walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Manakala kalimah nunajji yang bermaksud kami selamatkan bersifat kata kerja untuk masa sekarang dan akan datang. Sedangkan segala perkara yang dibicarakan adalah mengenai hikmah Rasul yang terdahulu. Perkara ini menggambarkan betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelamatkan golongan mukmin. Selain turut menunjukkan penceritaan sebegini memberikan kesan yang mendalam di hati dan benak fikiran golongan mukmin. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, golongan kafir yang enggan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun sudah diberikan pelbagai bukti kebenaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat jelas, serta pelbagai peringatan yang telah disebutkan secara berulang-ulang, ini merupakan golongan yang sangat teguh dalam mempertahankan kesesatannya. Dengan sedemikian banyak hujah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
maka tiada hujah dan perkara lain lagi yang boleh mempengaruhi mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan dengan tibanya hari pembalasan azab di dunia seperti mana yang ditimpakan kepada kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud dan lain-lain lagi yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana keengganan untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata, jika begitu keadaan kalian, maka tunggulah balasan seksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita lihat golongan manakah yang berpihak kepada kebenaran dan golongan manakah yang berpegang kepada kesesatan. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menunggu akan turunnya azab seksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang dilakukan oleh golongan kafir. Namun, Nabi Muhammad SAW dan golongan mukmin hanya menunggu untuk melihat golongan kafir yang bakal diseksa. Tak kala datangnya azab seksaan itu, maka ketahuilah Allah Subhanahu Wa Taala sedang mengazab golongan yang keras kepala dan tetap dalam kekufuran serta melakukan penderhakaan kepadanya dan menyelamatkan pula rasul-rasulnya bersama golongan mukmin daripada sebarang bencana. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi melalui kitab Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-102 dan 103 surah Yunus ini dengan tafsiran bahawa hari yang ditunggu-tunggu oleh golongan kafir adalah hari turunnya azab Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, seperti mana yang pernah ditimpakan kepada umat terdahulu. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunggulah seksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemarahannya yang akan menimpa kamu semua. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad SAW juga termasuk dalam golongan yang menunggu akan kebinasaanmu, dan aku percaya bahawa apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seksaan pasti akan datang. Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan para rasul dan golongan yang beriman daripada ditimpa azab seksaan. Manakala golongan kafir yang mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala dan para rasulnya tetap akan diseksa bertepatan dengan sunnatullah yang telah ditetapkan. Selain itu, perkara ini juga membuktikan bahawa berjanji Allah Subhanahu Wa Taala itu benar dan tidak akan sesekali didustakannya. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi ketika mentafsirkan ayat ke-102 dan 103 surah Yunus menyatakan bahawa ayat ini membicarakan mengenai Allah Subhanahu Wa Taala menjadi penyelamat kepada golongan mukmin di dunia dan di akhirat. Selain itu, ayat ke-102 surah Yunus ini mengingatkan bahawa sejarah umat terdahulu pasti akan berulang lagi. Dunia ini dipenuhi dengan golongan kafir, iaitu mereka yang menunggu kehancuran dan kebinasaan. Manakala golongan beriman adalah mereka yang menikmati kebahagiaan dan kemenangan yang hakiki. Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria mentafsirkan ayat ke-103 surah Yunus dengan menyatakan bahawa mereka yang beriman pasti akan mengecapi kemenangan yang berkekalan. Manakala Profesor Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-102 surah Yunus menyatakan bahawa ayat ini bersifat istifham inkari. Golongan kafir mengotori jiwa mereka dengan menidakkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan mereka hidup di dunia ciptaannya. Sesungguhnya golongan kafir yang kotor ini sudah semestinya akan mendapat balasan seperti mana golongan kotor yang terdahulu. Antaranya adalah Fir'aun dan pengikutnya yang ditenggelamkan ke dasar laut serta kaum nabi-nabi lain yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala dan telah diazab serta dilenyapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hamka mentafsirkan ayat ke-102 surah Yunus dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Nabi Muhammad SAW untuk bercakap mengenai suatu keyakinan, iaitu agama Islam pasti akan menang dan golongan yang salah tetap akan hancur. Sunnatullah tidak boleh diubah oleh manusia walau segigih mana pun usaha mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Mari kita tunggu bersama-sama siapakah di antara kita yang akan menang. Seterusnya, Profesor Dr. Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah melalui kitabnya Al-Azhar mentafsirkan ayat ke-103 surah Yunus bahawa meskipun Nabi Muhammad SAW yang berhadapan dengan golongan kafir ini, namun Allah Subhanahu Wa Taala tetap menyebut rasul-rasulnya yang lain untuk memberikan gambaran bukan Nabi Muhammad SAW sahaja yang diuji begitu. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan jaminan kemenangan kepada manusia yang beriman. Meskipun tidak dapat lagi untuk berjuang bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW telah wafat pada umur 63 tahun selepas 23 tahun dilantik menjadi rasul. Oleh itu golongan mukmin yang sentiasa membersihkan jiwa dengan menggunakan pelbagai nikmat panca indera yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti akal fikiran yang sihat dan nafsu ke arah kebaikan tetap akan dikurniakan dengan kemenangan walaupun hidup dalam zaman yang berasingan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama menghayati sepotong kata daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang diucapkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafas yang terakhir. Amma ba'd. Faman kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad mat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tetap hidup dan tidak akan mati. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-102 dan 103 surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-102 dan 103 surah Yunus ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa menyelamatkan dan memberikan kemenangan kepada golongan yang beriman kepadanya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para utusan Allah Subhanahu Wa Taala telah dibekalkan dengan kitab panduan dan kaum untuk disebarkan dakwah tauhid mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bergembiralah golongan mukmin yang sentiasa berjuang pada jalannya meskipun berbeza zaman dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, golongan kafir yang menentang dan mendustakan kebenaran daripada wahyu ilahi pasti akan diazab dan diseksa seperti mana yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat yang ingkar terdahulu. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-102 dan 103 surah Yunus ini ialah: pertama, umat Islam perlulah mengetahui kepentingan, mengamalkan dan berpegang teguh akan keimanan kepada Allah Subhanahu Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang dinamakan sebagai hadis Jibril ada menceritakan mengenai hal yang sama daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa akhbirni 'anil iman." Qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Beritahu kepadaku apakah yang dimaksudkan dengan iman?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, para rasul, hari akhirat, serta beriman kepada takdir Allah yang baik dan juga yang buruk." Yang kedua, selayaknya umat Islam mengambil serius akan penurunan Al-Quran. Usahlah kita melakukan perbuatan seperti golongan terdahulu yang diselubungi dengan kejahilan mereka sendiri. Ditambah pula dengan kesombongan untuk mengikuti ajaran yang benar. Seandainya kita jahil, maka rendahkanlah hati untuk mempelajari agama dengan orang yang berkelayakan. Kemudian elakkan juga sikap lebih kuah daripada sudu agar pembelajaran itu berakhir dengan amali kebaikan dan bukan pula menyombongkan diri. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.